maka berarti telah bersekutu, mempersatukan Allah dengan lain dan ada bertentangan hakikat tauhid yang suci murni. Atas ini firman Allah Ta'ala, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ada wajhah di sini Mari kita kupas ayat ni pelan-pelan Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu seru Tuhan yang selain di samping Allah. Selain Allah ni apa dia? Segala kekuasaan, sandaran, permohonan, pertolongan lain daripada Allah tu, itu yang ketiganya lain daripada Allah. Ya, wala tad'u ma'allahi ilahan. Ilah tu adalah lain daripada Allah. Ilahan tu artinya lain daripada Allah, makhluk. Maka di sini kita diberi Al-Quran tunjuk tiga. Pertama dia panggil apa? Syaitan. Dalam surah Yasin sebut kan, Tuhan kata jangan mutaat kepada syaitan. La ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kedua, taghut. Dalam neraka tu, isi neraka tu Tuhan sebut isi neraka kerana mereka adalah taghut yang lain daripada Allah. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Itu dia Inna jahannama kanat mirsada. Semuanya neraka Jahannam itu senantiasa meluap-luap. Tak pernah sejuk, tak pernah dingin, tak pernah ada keselesaan. Sentiasa membakar, sentiasa mengazab, sentiasa dideritai penghuni-penghuninya. Siapa mereka yang duduk neraka tu? Lit-taghin, bagi taghin, orang-orang yang menjadikan Allah sebagai sampingan. Di samping mereka telah menyandar bergantung kepada makhluk-makhluk yang lain daripada, yang bergantung makhluk-makhluk yang lain daripada Allah ni dipanggil taghut. Itu bahasa dia taghut. Apa yang lain daripada Allah yang kita minta tolong, yang kita minta pertolongan sebagai mendapatkan perkara-perkara yang manusia tak boleh bagi. Minta tolong ubat boleh, kalau doktor yang tu tak jadilah taghut. Kalau doktor tu tak boleh minta tolong ke doktor, boleh ubat lah. Itu dia panggil istighasah. Istighasah ni minta tolong kepada makhluk untuk menghasilkan sebab. Itu saja. Saya batuk doktor, saya batuk. Nampak tak? Tolong bagi satu ubat. Nampak tak? Sebagai sebab menjurus kepada kesihatan. Kesihatan bukan. Ubat tu yang saya nak minta tu, itu adalah merupakan wasilah, sebab. Saya minta sebab, saya tak minta dia punya hakikat. Hakikat dia sembuh tu Tuhan punya. Nampak? Itu dia panggil isti'anah yang ada dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua yang kami sembah, akan kamu jua yang kami minta pertolongan. Allah saja boleh bagi pertolongan tu, tak ada siapa boleh. Yang kita minta sekarang istighasah, minta bantuan. Bantuan apa? Tolong bagi dia punya sebab, bagi dia punya illah, bagi dia punya kerana, bagi dia punya wasilah. Itulah kita minta 4 doa. Kalau sakit, dia punya wasilah dia apa? Doktor lah, takkan tukang kasut tu kan. Pergi cari kontraktor rumah, saya demam, pergi cari kontraktor rumah, boleh? Tak kena lah. Pergi cari tukang kasut, tak kena. Pergi cari mekanik kereta, tak betul. Saya sakit kepala, nampak tak? Pergi cari mekanik kereta, tak betul. Wasilah dia salah. Wasilah tu kena cari dulu. Macam kementerian lah. Kita nak ambil lesen, kementerian mana kena pergi? Nak ambil lesen, itu dia. Kita nak minta itu, nak minta bagai-bagai, kementerian tu ada. Nama Allah pun banyak. Nama-nama Allah. Ada nama-nama yang tertentu. Kamu nak minta keselamatan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu keselamatan. Doa tu doa selamat. 10 kali baca dah cukup lah.
Kalau doa keselamatan, kalau orang panggil kita buat doa kan, tolong baca doa selamat sikit. Baca doa tu 10 kali. Nampak tak? Saat ni dia hantar aksi minyak, kita faraid segaduh. Boleh kan? Kita tolong minta tolong, hang ni rajin nak pergi masjid, aku tengok tak ada siapa, hang tolong baca doa sikit aku lah, doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma antas salamu minkas salam wa ilaikas salam. Baca 10 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sapu muka bihamba. Nampak tak? Boleh? Senang tak? Doa selamat tu, itu doa selamat 100%. Dalam tu doa selamat. Sebab kita sebut dengan nama Allah As-Salam. Kementerian tu betul. Kementerian asma nama Allah tu betul. Kita tuju kepada yang betul. Sebab tu kita sembahyang, Nabi akan baca Allahumma antas salam. Lepas sembahyang Nabi akan baca. Confirm lah, ya. Jadi kita baca dia sebagai doa selamat 10 kali tuan-tuan. Tak ada apa masalah, ya. Tu boleh. Apa nama? Abdullah bin Mas'ud, dia baca ni lah. Dia baca ni 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam 3 kali. Orang minta selamat, minta keselamatan, dia baca 3 kali. Ya, tu dia. Ya. Itu artinya lah. Baik. Muaz bin Jabal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, 10 kali dia baca habis. Nampak tak? 10 kali ni 10 kebajikan. Dia minta 10 jenis kebajikan. Tolong bagi tak? Ada 10 jenis kebajikan. Alim lah. Dia tak faham. Kita tak tahu kebajikan apa dia pun. Ya. Dia baca 10 kali Rabbana atina fid dunya. Yang mula ada kebajikan apa? Yang kedua kebajikan apa? Yang ketiga kebajikan apa? 10 kali dia baca. Habis. Abdullah Muaz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini semua di antara mereka punya amalan, ya, bagi kita melihat. Sambung sikit lagi insya-Allah kita ambil, ya, daripada kenyataan ni kata musannif. Wala tar'amuna ila akhar la ilaha illa kullu syai'in halikun ila wajhah. Nampak tak? Segala sesuatu binasa selain daripada zat Allah. Dia kata wajhah. Zat Allah ni apa? Wajhah di sini adalah wajah Allah. Kita ni langit bumi yang kita tengok sekarang ini diistilahkan sebagai wajah Allah. Dia punya production, faham? Orang putih kata production. Ya. Satu syarikat dia memproduk satu alat, satu benda, kemudian dia keluarkan dia punya alat tu, kita panggil production. Ini production daripada mana? Daripada Malaysia. Production daripada mana? Daripada syarikat sekian-sekian. Betul tak? Jadi kita ni adalah production daripada Allah Subhanahu wa taala. Production ini dalam bahasa Arab dia panggil wajhillah, wajhullah, wajah Allah yang kita menghadap. Jadi kita sekarang ini berada dalam wajah Allah. Boleh faham, ya? Dia duduk dalam kalimah la ilaha, la ilaha, la ilaha. Ilaha itu adalah tawajuh lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita panggil wajah Allah. Jadi maknanya wajah Allah ni adalah makhluk yang tidak boleh memberi bekas. Faham, ya? Faham, ya? Itu dia sebut ni. Di sini dia kata zat Allah lah. Kalau kita kupas balik, kullu syai'in halikun ila wajha, kecuali semuanya adalah production daripada Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan hukum kekuasaan kepunyaan Allah dan kepadanya kamu akan dikembali. Hukum kuasaan itu kepada Allah. Allah yang berkuasa, hanya bukan kamu. Teranglah dengan ayat ini bahawa yang bersifat ada pada hakikatnya dan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah, meskipun kita lihat adanya, tetapi adalah menurut pandangan lahiriah semata-mata, ya. Kerana segala-galanya yang terjadi pada selain Allah adalah dengan kehendaknya, menurut ilmunya dan dengan kuasaannya, dan pada satu waktu semua selain Allah akan tiada dan akan binasa. Ya, itu dia lah. Itulah hakikat yang disebut sebagai wajhullah, wajah Allah, yang kita sebut dalam doa kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard
hanifan muslimah. Itu dia, ya. Itu kita nak fahamlah. Jadi makanya kata para alim ulama, golongan-golongan yang arifin dan muhakkikin, bahawa wajah Allah ini adalah suatu yang digambarkan sebagai dalil atas madlul. Yang pentingnya madlul Allah tu. Ya, kita balik kepada Allah, mana tiap-tiap yang wujud tadi ini adalah binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-Quran sebut, nampak ya? Tuhan sebut wajah. Ya. Mana tadi ini? Kullu man 'alaiha fan. Apa yang wujud yang ada tadi ini, yang kamu boleh lihat dengan mata kasar kamu, yang boleh kamu hayal dengan hayalan kamu, yang boleh kamu gambar dengan gambaran kamu, yang boleh kamu sebut dengan kalimah kamu, yang boleh kamu lukis dengan tangan kamu, yang boleh kamu derdahkan dalam bentuk apa tadi, dengan bentuk angan-angan kamu, semuanya itu binasa. Kamu hayal benda ini pun binasa. Benda itu wujud, kamu lihat dengan mata kasar pun binasa. Benda itu ada depan kamu pun akan binasa. Benda yang belum ada, bakal ada pun akan binasa apabila dia adalah makhluk. Faham? Sebab itu sebut kullu ni kul semua. Tapi dia ada pengecualian satu ya, tak usah dalam kul. Sebab tu dia panggil kul ni bukan kul jami'. Dia kul mujma'. Nampak? Dia bukan kul jami'. Mengikut dalam ilmu mantik, dia adalah kul yang menyeluruh, mengkecualikan Allah. Sama dengan kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Allah bukan bernyawa. Allah tak pakai nyawa. Allah buat kita kebetulan dengan nyawa. Allah boleh buat kita tanpa nyawa ke? Tuhan tunjuk kan batu-batu kerikil di tangan Nabi. Ya, ketika Rasulullah di Arafah, batu-batu kerikil di tangan Nabi itu tasbih. Itu benda tak ada nyawa. Nampak? Allah boleh buat benda tak ada nyawa tapi boleh bergerak. Nampak? Boleh baca, boleh. Faham? Kebetulan Tuhan manusia ni ada nyawa, tu aja. Bukan mestinya buat kita kena ada nyawa. Nampak tak? Kebetulan Tuhan jadikan manusia ni dengan bernyawa. Allah boleh jadikan makhluknya tanpa bernyawa tapi hidup. Nampak tak? Tapi hidup. Bagaimana benda-benda ni boleh bercakap? Benda-benda ini boleh bercakap sedangkan dia mati macam batu tadilah. Para sahabat semua dengar di Arafah tu, ya. Batu-batu dalam tangan Nabi itu bertasbih. Tasbih, ya. Bergema tasbih dalam tangan Nabi. Diperdengar batu-batu. Nak beritahu kata semua kekuasaan ini di tangan Allah. Bukan kita hidup mesti dengan nyawa. Tapi kebetulan manusia hidup diberi nyawa. Maka kita pakai nyawa. Kalau tidak, tak ada sebab. Tak ada sebab, kita tak ada ilmu. Dan kita tak akan jumpa kenyataan. Nampak tak? Jadi Allah jadikan sebab sebagai untuk menghadirkan kenyataan. Bila ada kenyataan, baru kita hukum pada akal kita, Allah berkuasa. Ya, kalau tak ada begitu, kita boleh letak siapa-siapa pun berkuasa, boleh buat itu dan boleh buat ini. Jadi makanya diartikan dengan kalimah yang kata tadi ni, Allah adalah wajhullah atau wajah Allah segala-gala. Kita faham baik. Terang dengan ayat ini bahawa yang bersifat ada pada hakikatnya sebenarnya Allah, selain daripada Allah meskipun kita lihat, tetapi menurut pandangan lahiriah semata-mata, kerana segala-gala yang terjadi pada selain Allah adalah dengan kehendaknya, menurut ilmunya dan dengan kekuasaannya, dan pada satu waktu semua selain Allah akan tiada dan akan binasa. Sebab itu kita kena binasa, kita kena rosak, alam langit kena kiamat, untuk menzahirkan hakikat bahawa Allah yang berkuasa. Kalau dunia ni kekal, Tuhan tak binasa, kita tak sampai orang bila orang tak nampak kata Tuhan berkuasa dia, ya. Terjadi, maka tu Allah kena musnahkan secara total. Dan Allah dengan sifat rahimnya, itu sifat rahim tu, buat balik satu alam baru. Nampak? Jadi bila Allah kiamatkan seluruh langit dan bumi ini sebagai dalil bahawa Allah yang kekal, Allah yang sebenar berkuasa, Allah yang menentu, Allah yang mentakdir, Allah yang sebenar-benarnya berkehendak. Nampak tak? Itu tujuan kiamat. Ya?